Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Dayang Surya Haji Mulia, iaitu pencara kepada subjek AA 3093 iaitu isu-isu gender, dan kepada rakan-rakan seperjuangan yang lain. Hari ini kami akan membuatkan satu pembentangan ulasan filem, dan filem yang kami pilih ialah filem Ombak Rindu karya Osman. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Muhammad Rayhan bin Izzat. Seterusnya, Nur Farhana Dalilah binti Muhammad Fadli dan juga Muhammad Nur Idham Shah bin Yaakob. Sebagai pengenalan kepada movie ini, movie Ombak Rindu telah ditayangkan di panggung wayang pada 1 Disember 2011. Di mana filem ini menggunakan bahasa Melayu. Pengarah kepada filem ini merupakan Osman Ali. Filem ini merupakan adaptasi daripada buku novel Ombak Rindu yang ditulis oleh Fauzia Asyari. Penerbit kepada filem Ombak Rindu ini merupakan Syarat Syahran, dan filem ini dibintangi oleh tanah air yang popular seperti Maya Karin, Aaron Aziz dan Lisa Suryani. Durasi tayangan bagi filem ini adalah selama 120 minit dan bergenre romantik. Bajet bagi filem Ombak Rindu ini adalah sebanyak 1.56 juta dan mendapat pulangan dianggarkan sebanyak 10 juta dan ke atas. Beralih pula kita kepada watak-watak utama dalam filem Ombak Rindu ini. Watak utama dalam filem ini merupakan watak yang dimainkan oleh Maya Karin, iaitu Iza. Iza ni merupakan seorang gadis kampung yang menjadi guru ataupun ustazah di kampung asalnya dan bekerja sambilan di warung. Iza mempunyai watak yang pios, iaitu orang yang alim, tetap berpegang teguh dengan pendirian bahawa agama merupakan aspek yang lebih penting berbanding yang lain. Iza juga dikenal pasti mempunyai sifat yang tradisional, di mana dia tidak memperjuangkan nilai dirinya sebagai wanita, namun lebih menetapkan ataupun lebih mendahulukan nilainya sebagai seorang isteri. Seterusnya ialah watak Haris yang dibintangi oleh Aaron Aziz. Haris merupakan anak pengusaha terkenal kepada sebuah company yang besar. Haris diwatakan dengan sikap panas baran dan juga suka berfoya-foya. Perwatakan Haris ni merupakan yang agak maskulin, namun tahap kemaskulinan ini berubah apabila dia mengenali watak Iza, yang kemudiannya dijadikan sebagai perempuan simpanannya. Dan akhir sekali terdapat watak Mila Ilimia yang dibintangi oleh Lisa Suryani. Mila merupakan seorang pelakon yang terkenal dalam filem itu dan mempunyai status yang tinggi. Mila juga merupakan seorang gadis yang bersifat lemah lembut namun tegas dalam pendiriannya. Samping itu, Mila juga mempunyai sikap mementingkan diri sendiri dan berjaya menonjolkan watak antagonis dalam filem ini. Manakala bagi plot penceritaan permulaan bagi Ombak Rindu ini adalah ditunjukkan dalam babak di mana Iza yang merupakan seorang gadis kampung telah dijual kepada sebuah kelab malam di Kuala Lumpur oleh bapa saudaranya. Seterusnya, babak pula diteruskan dengan seorang pemuda yang bernama Haris yang telah membeli Iza daripada pemilik kelab tersebut untuk dijadikannya perempuan simpanannya. Manakala pada plot climax, Haris kemudian terpaksa menikahi Mila yang merupakan kawan baik pada zaman persekolahannya oleh ibu Haris dan didesak oleh Datuk Sofia. Datuk Sofia pula kemudiannya telah menghalau Iza keluar daripada rumah Haris dan merampas telefon bimbit Iza bagi tujuan untuk memisahkan kedua pasangan ini. Manakala pada plot pengakhirannya pula, Haris telah mengalami kecederaan dan koma. Setelah keluar daripada hospital, Datuk Sofian telah memberitahu Haris bahawa Iza telah menjalinkan hubungan dengan lelaki lain. Oleh itu,
Haris yang marah telah memberitahu Iza bahawa dia akan menggantung Iza tanpa tali dan akan teruskan dengan pernikahannya dengan Mila. Babak pengakhiran filem ini ditunjukkan dengan salah faham itu akhirnya diselesaikan apabila Haris mengetahui hal yang sebenarnya dan dia akhirnya pun datang ke kampung Iza untuk berminta maaf dan mereka akhirnya hidup sebagai sebuah pasangan suami isteri yang sah. Saya Nofarhana Dalila binti Muhammad Fazil akan menyambung pembentangan mengenai penyampaian isu dalam filem. Terdapat 4 isu yang dikenal pasti dalam filem ini, antaranya seperti status sosial, stereotip gender, stigma masyarakat dan diskriminasi gender. Status adalah suatu penghormatan sosial yang berkaitan dengan masyarakat. Baginya, status adalah berbeza dari kelas dan ia wujud daripada penghormatan dan prestij. Hal ini kerana pembentukan kelas adalah lebih cenderung dengan pencapaian dalam bidang ekonomi, manakala status pula wujud dalam pelbagai aspek dan institusi sosial. Dalam filem ini ada beberapa babak yang menunjukkan wujudnya status sosial yang boleh kita lihat antaranya dalam babak ini. Disebabkan wujudnya kepentingan ekonomi bersama antara keluarga Haris dan Mila sejak kecil, mereka memiliki pencapaian dan status yang dipandang tinggi dalam masyarakat kerana kedua-dua keluarga ini saling mempunyai harta dan dikenali dalam masyarakat. Ini menyebabkan apabila wujudnya Iza dalam keluarga Haris, ia secara tidak langsung menampakkan ketaksamaan sosial yang ketara sehingga menunjukkan jurang yang jelas dalam aspek pencapaian dan kekayaan yang dimiliki disebabkan dua darjat yang berbeza. Seterusnya ialah stereotip gender yang mana ia merujuk kepada tingkah laku sesebuah kumpulan atau masyarakat yang dibentuk oleh perwatakan sosial dan budaya mereka dalam melabel identiti kumpulan sosial melalui sikap, perwatakan dan tingkah laku mereka. Stereotip juga berbentuk overgeneralized attributes iaitu membezakan kelompok masyarakat walaupun stereotip sering bersifat negatif atau positif atau mungkin langsung tidak tepat untuk menggambarkan realiti sebenar mengenai sesuatu perkara dan selalunya akan mempengaruhi persepsi seseorang individu pada pertemuan kali mereka. Sewaktu Iza pertama kali bertemu dengan Haris di kelab malam, Haris menyatakan bahawa orang yang sudah dijual dan menjadi pelacur tidak layak untuk menyesali perbuatannya kerana darjatnya sudah dilihat hina oleh masyarakat, sehingga kan dia berandaian bahawa Iza tidak perlu untuk merasa malu. Namun bagi Iza yang baru menjejakkan kaki ke Kuala Lumpur dan tidak tahu akan nasib malang yang akan menimpanya setelah menjadi mangsa pelacuran oleh pakciknya sendiri, dia merasa sangat berdosa walaupun nyatanya dia tidak rela diperlakukan sedemikian sehingga sanggup meminta ihsan daripada orang yang baru dikenalinya untuk menyelamatkannya dan menjadi perempuan simpanannya. Isu yang ketiga ialah mengenai stigma masyarakat. Stigma merupakan proses-proses di mana seseorang individu mereka-reka penilaian ke atas seseorang individu berdasarkan maklumat yang salah, sama ada diperolehi daripada orang lain atau sekadar pada pandangan kasarnya sahaja. Hal ini membuktikan bahawa stigma tidak semestinya merujuk kepada perkara yang sebenar pada diri seseorang yang diberikan stigma itu. Stigma masyarakat jelas digambarkan dalam filem ini yang mana masyarakat sendiri menilai Iza sebagai seorang gadis kampung yang jijik dan hina kerana sanggup menjadi wanita simpanan dan lahir daripada golongan yang miskin. Dalam video ini juga, Ibu Haris mengandaikan bahawa Iza hanya mahu mengikis harta anaknya sehingga menuduh Iza mempunyai skandal dengan lelaki lain tanpa pengetahuan Haris. Isu yang terakhir adalah berkenaan diskriminasi gender, yang mana ia merupakan satu keadaan di mana wujudnya berat sebelah atau ketidakadilan dari sistem dan struktur sosial yang mana tidak kira sama ada lelaki maupun wanita menjadi mangsa dalam sistem ini. Diskriminasi ini mewujudkan banyak perbezaan peranan dan kedudukan antara jantina yang berbeza baik secara fizikal, melibatkan perilaku ke atas seseorang yang ditindas ataupun secara tidak langsung dengan mengenakan larangan atau peraturan yang hanya memihak kepada satu gender sahaja. Seperti kebiasaannya, apabila wujudnya prejudis dan stereotip, maka ia akan membawa kepada sikap diskriminasi. Misalnya seperti dalam video ini, digambarkan bahawa ketika Haris memarahi Iza kerana menyangkakan bahawa dia mengandung, Haris bukan sahaja menghina Iza wanita murahan, namun dia juga bertindak kasar terhadap Iza sehingga menyebabkan Iza pengsan. Ini membuktikan bahawa sikap stereotip yang ditunjukkan oleh Haris telah mewujudkan diskriminasi melalui penindasan dan kekerasan terhadap wanita yang lemah dan dipandangnya hina demi untuk menunjukkan kemaskulinannya.
Seterusnya kita akan pergi kepada interpretasi storyline filem dan aplikasi teori, yang mana kami memilih teori pertukaran sosial yang dipelopori oleh John Thibault dan George Hammonds. Umumnya, cerita ini bukan sahaja berkisahkan mengenai kisah cinta antara dua darjat yang berbeza dan konflik yang dihadapi mereka untuk mencapai kebahagiaan, namun pengarah juga cuba untuk menunjukkan keadilan bagi seorang isteri yang sepatutnya berhak mendapatkan penjagaan dan kasih sayang yang sebaiknya daripada suami dan keluarganya. Namun secara keseluruhannya, pengarah juga mahu mengekalkan identiti seorang gadis kampung yang sering masyarakat gambarkan sebagai seorang yang penuh dengan kelembutan dan kesopanan. Pengarah juga sebenarnya cuba mengkritik masyarakat bahawa sikap stereotip sememangnya sering berlaku dalam diri kita dengan menilai manusia hanya melalui pandangan kasar dan status sosial sahaja, dan ini bukanlah suatu sikap yang perlu diamalkan. Malah isu poligami yang ditunjukkan dalam filem ini walaupun kurang disentuh dengan lebih mendalam, namun ia sedikit sebanyak menggambarkan bahawa poligami di negara kita memang bukanlah satu isu yang mudah diterima oleh kebanyakan wanita dan sememangnya perkara sensitif untuk dibahaskan. Secara umumnya, teori ini menjelaskan bahawa setiap interaksi dan hubungan antara individu itu akan mewujudkan pertukaran sosial sama ada dalam bentuk ganjaran atau hukuman. Dalam erti kata lain, teori ini melihat wujudnya hubung kait antara perilaku dan lingkungan hubungan yang saling mempengaruhi dan mempunyai unsur ganjaran iaitu reward dan pengorbanan cost yang akhirnya membawa kepada keuntungan atau profit. Ganjaran dan hukuman ini diperolehi melalui adanya perhitungan untung rugi dalam menjalinkan interaksi yang mana individu yang mempunyai hubungan itu akan memilih sama ada ingin meneruskan hubungan atau meninggalkan hubungan tersebut. Ganjaran yang cuba ditonjolkan adalah ketika Iza dan Haris masing-masing bersepakat untuk membina hubungan perkahwinan tanpa adanya tuntutan hak dan tanggungjawab antara satu sama lain. Mengapa saya katakan bahawa mereka saling menerima ganjaran? Kerana dari pihak Iza kita dapat melihat bahawa Iza telah berjaya menyelamatkan dirinya daripada menjadi mangsa pelacuran berbanding jika terus berada di kelab malam itu. Walaupun Iza tahu bahawa dia hanya dimanfaatkan oleh Haris sebagai wanita simpanannya, namun dia tetap beranggapan yang dia akan berasa selamat jika bersama dengan Haris yang baru sahaja dikenalinya disebabkan Haris pernah cuba untuk menyelamatkannya. Malah Iza juga beranggapan bahawa dengan menjadi wanita simpanan, maka masyarakat tidak akan memandangnya sebagai perempuan murahan kerana masih ada yang mahu menerimanya untuk dijadikan isteri, walaupun hakikatnya dia menyedari bahawa dirinya sudah tidak suci lagi. Manakala dari sisi Haris pula, sudah tentu dia memiliki ganjarannya kerana bukan sahaja dapat menjadikan Iza sebagai hamba abdinya di rumah untuk menjaga keperluan makan minum dan pakaiannya, dia juga dapat memanfaatkan Iza untuk memuaskan nafsunya seperti mana yang dipersetujui oleh mereka untuk meneruskan hubungan tersebut. Jika kita melihat dari segi aspek rugi dan hukuman dalam filem ini, kita boleh mengambil contoh pertukaran sosial yang ditunjukkan oleh watak Mila dan Haris. Ini kerana kita sedia maklum bahawa Mila sangat menyayangi Haris, namun ketika dia sendiri mengetahui bahawa Haris mempunyai wanita lain, dia akhirnya mengambil keputusan untuk menuntut cerai daripada Haris kerana dia sendiri sedar bahawa dia tidak akan menerima ganjaran dari segi kasih sayang dan perhatian yang sebaiknya dari Haris seperti mana yang diberikan oleh Haris kepada Iza. Malah bagi Haris pula, hukuman yang diterimanya apabila dia terikat sama ada ingin meneruskan perkahwinannya dengan Mila yang sudah diatur antara keluarga Mila dan Haris atau memilih untuk berterus terang bahawa dia sudah mula menerima Iza sebagai isterinya dan bukan sebagai perempuan simpanannya lagi. Dapatlah dijelaskan di sini bahawa teori pertukaran sosial yang menjelaskan ganjaran dan hukuman jelas digambarkan oleh pengarah yang mana jika kita memikirkannya secara logik akal, filem ini sememangnya berkisahkan tentang realiti kehidupan masyarakat kita hari ini, yang mana manusia akan lebih memilih untuk meninggalkan sesuatu perkara yang tidak memberi apa-apa manfaat baginya dan akan meneruskan hubungan dengan individu itu jika dia merasakan bahawa adanya ganjaran yang akan diperolehinya apabila berinteraksi dengan individu itu. Dan ini boleh kita lihat dalam hal yang berkaitan dengan perniagaan, pendidikan, perkahwinan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Ida Hamsyah bin Yaakob. Saya akan membentangkan tentang analisis elemen kreatif filem. Elemen yang pertama adalah backdrop. Backdrop yang digunakan dalam filem Ombak Rindu adalah kawasan perkampungan dan kawasan bandar. Pilihan dua tempat ini digunakan untuk menonjolkan lagi perbezaan kehidupan orang kampung dengan orang bandar. Mampu hidup tanpa dia di sisiku.
Banyak babak pada filem Ombak Rindu ini menunjukkan sistem patriarki yang sangat ketara. Aku bukan main-main. Kau tak layak nak ada kemudian. Kau cuma perempuan yang pasal nafsu aku. Elemen yang kedua adalah kostum. Perbezaan taraf hidup antara Haris dan Iza boleh dilihat melalui pakaian. Sebagai contoh, Iza memakai baju kurung dan tudung biasa yang tidak mengikut bentuk badan bagi menunjukkan cara pemakaian berada di kampung yang masih memperketatkan tentang hukum agama. Manakala Haris memakai baju kemeja dan seluar jeans serta jam tangan berwarna silver yang boleh menampilkan cara pemakaian orang bandar dan pemakaian baju mengikut peredaran masa. Elemen yang terakhir adalah special effect. Muzik Ombak Rindu telah dicipta oleh Nur Zaidi Abdul Rahman dan dinyanyikan oleh Hafiz Suib dan Adira Suhaimi. Latar muzik ini digunakan dalam filem bagi menimbulkan lagi perasaan emosi terhadap watak antara Iza dan Haris. Kau tak bolehlah nak teruskan hidup macam ni. Tapi Iza, abang rindu kan Iza. Seterusnya saya akan membentangkan tentang hubung kait isu dalam filem dan peristiwa terdahulu dan isu semasa. Isu yang ada dalam filem Ombak Rindu adalah isu pemerdagangan manusia ataupun lebih spesifik pelacuran. Peristiwa terdahulu, isu pelacuran di Malaysia banyak membabitkan wanita Melayu. Punca pelacuran wanita ini disebabkan oleh kemiskinan dan desakan hidup sehingga sanggup menjual diri agar dapat menjana pendapatan dengan mudah. Kau dah lupa diri kau siapa kan? Kalau nak jadi pelacur, jangan nak pura-pura menyesal, jangan nak pura-pura jadi baik. Peristiwa semasa, perkhidmatan seks haram turut mula diterkai oleh lelaki dan mereka biasanya dipanggil gigolo serta gay boy. Punca penglibatan lelaki dalam isu pelacuran ini disebabkan budaya barat serta mereka ingin menjadi diri sendiri. Pendapatan yang banyak adalah punca utama mereka menjadi gigolo dan gay boy. Lelaki berpakaian seperti wanita juga adalah satu tarikan untuk menjadi perhatian dan menambah pendapatan. Dalam phone aku ada berapa banyak nombor mami-mami dekat berpuluh-puluh. Dalam sehari aku boleh bagi servis hanya 3 orang je. Yang lain semua aku tak boleh. Sebab apa? Aku busy. Setiap kali servis aku, mami-mami semua bagi kereta, bagi duit yang sangat banyak. So, takkan itu tak boleh buatkan aku kaya. Dengan cara-cara macam ni lah boleh buat kaya. Okey. Kesimpulannya, Ombak Rindu mengisahkan tentang perjalanan cinta antara Iza dan Haris. Walaupun perbezaan taraf kehidupan iaitu orang kampung dan orang bandar. Filem ini juga menunjukkan beberapa babak diskriminasi gender dengan menggunakan kekerasan. Tambahan pula, Ombak Rindu bukan adalah filem yang sesuai untuk tontonan keluarga kerana wujudnya babak tidak sesuai dan kekerasan terhadap wanita. Filem ini telah menunjukkan penganiayaan dari sudut psikologi dan mental kepada masyarakat bahawa wanita tidak layak dihormati dan hendaklah mengikuti kemahuan lelaki semata-mata.